أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini, dan juga nikmat Al-Quranul Karim yang bersama-sama dengan kita. Kita masih lagi dalam surah At-Tur, ya. Kita akan mulai baca ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 surah At-Tur, surah yang ke-61 dalam siri pengajian kita ini, ataupun surat daripada Allah Subhanahu wa taala yang ke-61. Kita akan mulai baca ayat yang ke-29 daripada surah At-Tur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم
لهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم Sadaqallahul Azim. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada surah At-Tur, surah yang ke-52 dalam tartib surah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah satu masa dahulu.
semasa At-Tur ini atau surah ini diturunkan kepada Nabi, masa tu kita pun tak ada lagi. Kita pun tak ada lagi semasa surah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Tapi bertuahnya kita, walaupun surah ni beribu tahun dah, dan masa dia turun untuk kita tak ada lagi, tapi hari ni surah ni siapa ke pinjam hari ni? Bertali-tali dari ulama ke ulama sampailah ke pinjam hari ni. Jadi terpulihlah kepada orang pinjam atau orang sekitarnya dari sudut ambil berat tak ambil berat terhadap surah ni. Jadi alhamdulillah kita semua insya-Allah akan termasuk ke dalam golongan orang yang terbaik. Ya Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamuh. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mengaji Quran dan mengajar Quran. Jadi kalau kita semua ni nak dapat bintang sebagai umat Muhammad yang terbaik, maka kita kena mengaji Quran sampai mati dan mengajar Quran pun sampai mati. Nak mengaji Quran tu berkali mudah sikit, nak mengajar tu payah. Jadi dua-dua sekali lah. Hak kita mari mengaji ni kita klik mengajar pula. Mengaji, mengajar, mengaji, mengajar. InsyaAllah akhir sekali Nabi kata, man qutila fi sabilillah, siapa yang mati terbunuh di jalan Allah, fahuwa syahid, dia mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, siapa dia mati di jalan Allah, walaupun mati biasa, mati di rumah, mati di hospital, tapi dia duduk dalam perjuangan fi sabilillah, duduk mengaji, duduk berjuang Islam, duduk itu semua, akhir dia mati dalam keadaan itu. Walaupun tidak mati di medan perang seperti di Palestin, di Syria dan di mana-mana, mati biasa saja, fahuwa syahid, dia masuk dalam golongan orang mati syahid juga. Jadi amal syahid ni dah mudah sikit ya. Kalau syahid orang lain tu agak payah sikit. Kemudian ayat yang kita baca tadi ialah ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di zaman Mekah. Dan kita tahulah zaman Mekah ni memang zaman yang di mana umat Islam sangat minoriti. Umat Islamnya sikit benar pada masa tu, di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah jumuah Islam pada masa tu. Dan masa tu juga ada sebuah kerajaan yang besar, kerajaan yang gagah, yang kuat, yang bernama kerajaan musyrikin Mekah. Kerajaan Mekah yang dialah duk merintah Mekah pada masa tu, dan pimpinan mereka merupakan pimpinan yang sangat anti-Islam, sangat menentang Islam, sangat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang masuk Islam pada masa tu. Apa tujuannya Allah Ta'ala cerita barang ni? Barang ni barang lama ni. Apa perlunya kita di zaman moden duk belajar lagi bab-bab cerita lama ni? Ni kita kena ambil perhatian. Saudara dan saudara, walaupun cerita ni cerita lama, cerita beribu tahun dulu, tapi Allah Ta'ala sebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami tukar ganti di antara manusia. Mana cerita ni akan bergilir, akan berlaku pula zaman ni. Cerita ni walaupun dah berlaku dah zaman dulu, dia akan, sejarah ni dia akan bertukar supaya dengan tayar kereta tu lah, duk naik turun, naik turun, naik turun, mesti tu. Sejarah manusia pun begitulah. Walaupun kita tengok zaman tu, orang lagu tu kita kata tak ada dek dah zaman lah ni, tak. Perangai zaman tu tak ada lagi zaman lah ni. Walaupun manusia tu tak ada dah orangnya, orang atau orang berlain ni dah, tapi perangai tu masih ada, perangai hak zaman jahiliah dulu. Sebab tu perlu kita mengaji balik sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan juga apa yang berlaku kepada Nabi, supaya kita semua dapat memahami sejarah dan berguru kepada sejarah dalam menghadapi segala isu dan juga segala masalah di zaman ini.
Ayat-ayat yang kita baca sebelum pada ni menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang tempat-tempat sejarah, tempat-tempat turunnya kitab-kitab Allah di Bukit Tursina, di Mekah, dan banyak lagi tempat-tempat yang hebat yang Allah Ta'ala minta kita semua bagi perhatian dan ambil perhatian daripada tempat-tempat tu. Allah juga menceritakan tentang apa? Tentang syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni Quran tak tinggal semua. Dalam bab apa, suruh apa pun dia mati awal dengan syurga neraka. Syurga neraka. Supaya kita letak dalam kepala kita bab syurga neraka ni isu yang besar. Ini isu masa depan manusia. Dan dalam ayat 21 baru ni kita dah baca. Salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga ni, iaitulah Allah Taala angkat naik keturunan kita, keturunan manusia yang tidak sama taraf. Katakanlah dalam keluarga dia ni, anak dia akan masuk syurga, ayah dia akan masuk syurga, maka anak buah dia, waris dia hak lebih rendah daripada tu dinaik taraf sama dengan dia. Itulah disebut oleh Nabi, innallaha yarfa'u zurriyatal mu'min fi darajatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu angkat zuriat orang mukmin mengikut pangkat dia, derajat dia dalam syurga. Wa in kanu dunahu, walaupun dia kurang daripada hak masuk syurga tu. Katalah kawan ni dapat syurga first class atau kelas berapa standard syurga dia, ada anak dia, ayah dia hak dapat syurga jugalah tapi rendah pada dia, Allah Ta'ala angkat dia jadi sama tinggi. Lituqirra bihim ainahu, supaya anak ke, ayah ke, keluarga ke jadi senang hati dan bahagia dengan duduk syurga yang sama taraf. Maksudnya lagu mana ni? Kalau setelah ayah masuk syurga, ayah dia masuk syurga dan anak dia masuk syurga juga. Kalau hak neraka tu payah kira lah. Hak ni sama-sama syurga. Ayah dia masuk syurga, anak dia masuk syurga juga, tapi rendah sikit pada ayah. Maka Allah Ta'ala angkat anak dia tu, dia jadi sama taraf dengan ayah dia. Sama juga kalau anak dia masuk syurga, anak dia berjuru, ayah tak berapa berjuru sangat, anak tu lebih baik pada ayah. Jadi anak dia dapat syurga lebih tinggi pada ayahnya, ibu bapaknya. Maka Allah Ta'ala angkat ibu bapak dia duduk sama taraf dengan anaknya. Ini pentingnya tuan-tuan semua, anak yang baik dan juga keluarga yang baik. Itulah maklumat awal yang Allah Ta'ala bagi dalam ayat yang ke-21. Dan seterusnya Allah Ta'ala cerita bagaimana syurga ni Allah tak ada bahasa. Dan inilah masa depan yang sedang menunggu kita semua, bab syurga neraka ni. Dan Allah Ta'ala raya awal-awal sebagai maklumat awal, supaya kita semua bekerja bersungguh-sungguh untuk melayakkan diri kita mendapat syurga. Boleh baca sendiri di rumah, boleh baca maklumat-maklumat awal tentang syurga tu, supaya syurga ni memberi motivasi. Sebab manusia ni duduk mana pun dia nak seni, dia tak asyik susah. Dia nak seni tak asyik susah. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, atas dunia ni dia ada belakang unsur syurga pada, unsur neraka pada. Atas dunia ni tak senang pada, susah pada. Kadang-kadang kita senang, itu unsur syurga. Kadang-kadang kita susah, itu unsur neraka, sakit dan sebab azab dan sebagainya. Atas dunia ni dia ada dua-dua, Tuhan beri kecak kedua-dua. Di akhirat nanti, siapa kau pergi kat syurga neraka ni, Tuhan pisah. Jadi kalau dalam syurga dia senang berlaku, tak ada susah langsung. Tak ada susah langsung dalam syurga. Kalau neraka pula susah berlaku, seksa berlaku, azab berlaku. Tak ada senang sikit abuk dah. Itu maklumat awal yang kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dunia ni hanya 1% saja. Orang ni kena ulai acak benar biar masuk dalam tu. Biar masuk ke dalam lubuk hati tu. Dunia ini dengan segala apa yang ada atas dunia ini hanya 1% saja.
99% lagi duduk di the last wall, alam terakhir nanti yang dipanggil akhirat ni. 99% lagi. Nah, jadi walau bagaimanapun hak 1% ni lah yang penting kita kena jaga biar hak 1% ni boleh beli hak 99%. Itu atas pengurusan kita lah. Atas pengurusan kita yang Tuhan beri sekali seorang peluang ni. Biarlah hidup kita ni diurus mengikut matlamat hidup kita. Dia mengapa managing by objective. Mana kita mengurus hidup kita ni mengikut objektif, mengikut matlamat kita gapo. Misalnya hari ni gapo kita nak suruh berlaku hak kita nak hari ni. Kita uruslah hidup kita, masa kita biar hak kita nak hari ni tercapai. Sama juga atas dunia ni. Kita nak gapo sebenarnya dalam hidup ni untuk masa depan nanti. Maka kita urus hidup kita mengikut matlamat hak kita nak tu. Itu ilmu pengurusan dah. Dan saudara sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi amanah suruh beritahu maklumat ni kepada seluruh manusia atas dunia ni. Sebab itulah Nabi kita ni manusia yang sangat berjasa. Kerana dialah maka kita dapat maklumat-maklumat yang besar ni. Oleh kerana itu Allah Ta'ala arah pada Nabi, fazakir, maka hanyalah engkau wahai Muhammad, zakir, tetap memberi peringatan. Itu arahan Allah kepada Nabi. Kamu wahai Muhammad kok mana-mana pun kena tetap terus memberi peringatan. Apa nama peringatan tu? 2 peringatan. Pertama, inzaran lil kafir wa tabsyiran lil mu'min. Itu tanda molek tu. Mana? Peringatan di situ ada 2 perkara. Iaitulah beri peringatan dan amaran kepada orang-orang engkar, orang kafir, orang yang tak ada terima Islam, orang yang menentang Islam, itu dipanggil kafir. Wa tabsyiran lil mu'min, dan memberi berita gembira kepada orang-orang mukmin. Itu zakir. Demo kata warna ke, demo terima ke, demo tak terima ke, itu urusan mereka, urusan dia. Ikut jangan ada hak erah ke dia tu. Balik mu hai Muhammad kena beri peringatan sama. Jadi sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Kalau dulu Nabi Muhammad tak ada, siapa dia ambil alih tugas ni? Tugas zakir ni. Para sahabat. Lepas para sahabat, tabi'in. Lepas tabi'in kita pun termasuk dalam tabi'in yang ke berapa siri tak tahu dah lah. Maka kita juga kena ambil tugas ni. Kena ambil alih kerjaan Nabi ni. Kena zakir. Kena bui peringatan. Jadi tuan-tuan semua kena masuk dalam senarai tugas kita ni. Bui peringatan ni. Kena peringat semua. Peringat ke keluarga kita, peringat ke jiran kita, peringat kepada masyarakat kita, ingat kepada memberi peringatan kepada orang yang tak boleh terima Islam, sama ada tak boleh terima tu semua ke, sebahagian ke, sikit ke, kena beri peringatan sama. Dan juga beri peringatan kepada orang mukmin. Pendek kata kena peringat sama. Jadi kalau kita duduk peringat sama kita tu, maka kita akan jadi ahli zikir. Ahli yang senantiasa memberi peringatan. Begitu. Dan zikir yang paling besar sekali tuan-tuan semua ialah Al-Quranul Karim. Quran adalah az-zikrul akbar. Zikir yang paling agung, zikir yang paling besar ialah Al-Quran. Jadi kita peringat diri kita dengan Quran, peringat orang lain dengan Quran. Itulah zikir yang paling besar sekali. Jadi kita kena ambil tugas ni. Tugas ni kena ambil Fama anta dia kata sini tetaplah zakir hendaklah engkau wahai Muhammad tetap tekun memberi peringatan dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan janganlah dihiraukan golongan yang engkar. Nak ayatnya golongan engkar ni ada semua di sepanjang zaman. Tapi jangan diera kau puak-puak tu. Hak golongan, hak engkar, hak melawai, hak menentang ada semua.
Fama dan orang yang menentang Islam ni zaman dulu dia kata huduh-huduh. Allah pakai cek huduh lah. Nah, dia kata ke Nabi Muhammad ni sebagai apa nama? Sebagai pawang, sebagai pok dukung, tok bomo. Dia kata ke Nabi ni sebagai tok bomo, dukun, pawang. Tu ingin lagi. Hak berat benarnya dia kata Nabi ni majnun, orang gila. Siapa dia hak jong ngata ni mati belaka dah, hak jong ngata pun. Mati dalam kafir belaka. Hak jong ngata Nabi ni dukun, pawang ataupun tok bomo ni yang dia kata di muka siapa dia? Iaitulah nama dia nya Syaibah bin Rabi'ah. Itulah ambil ingatan ni. Ini manusia yang paling ketat menentang Nabi. Dia adalah orang paling kaya Mekah dan paling berkuasa Mekah pada masa itu. Nama dia Syaibah bin Rabi'ah. Yang kedua, hak kata gila ke Nabi. Hak kata gila ke Nabi ni pun kena ambil ingatan juga. Ialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini pun orang yang tak mudah juga dia. Kata ke Nabi ni gila. Nah. Tapi gemulah belaka dah tu. Tinggal gemulah belaka dah. Bertemulah dia. Bertemulah. Lalu Allah Ta'ala menafikan. Orang dia kata tok bomo, orang dia kata tok dukun, pawang tu Tuhan sendiri menafikan. Fama anta, maka engkau wahai Muhammad bukanlah anta ni binikmati rabbika, dengan nikmat yang Tuhan beri kamu. Gapo nama nikmat yang Tuhan beri kepada kamu? Iaitu telah nikmat Islam. Nikmat Allah Ta'ala lantik kamu jadi nabi, jadi rasul. Nah, itu nikmat Quran. Nah, jadi dengan nikmat-nikmat itu, bukanlah engkau wahai Muhammad bikahin, bukanlah seorang pawang, bukan tok bomo, bukan tok dukun, wala majnun, dan bukan pula awak ni seorang gila. Allah menafikan. Walaupun orang kata gila, orang kata kahin, orang kata majnun, tapi mu sebenarnya tidak wahai Muhammad. Siapa dia kata? Aku yang kata, aku yang lebih tahu dalam segala hal. Jadi Allah Ta'ala menafikan dan Allah Ta'ala mempertahankan maruah dan image Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cuba digugurkan dan dihancurkan oleh pimpinan Mekah yang jahat pada masa itu. Pimpinan Mekah termasuklah Syaibah bin Rabi'ah dan Uqbah bin Mu'aid ni, dia cuba nak menjatuhkan maruah Rasulullah supaya orang itu tak percaya lagi ke Nabi. Apabila orang tak percaya ke Nabi, dengan sendiri dia tak percaya ke Quran, dia tak percaya ke Islam, dia tak percaya pada apa yang Nabi bawa. Itu tujuan dia nya. Hak tu dia tebal pohon tu. Tu hak zaman dulu. Hak zaman lah ni pun lebih kurang juga. Dia tebal pohon Islam. Apa nama pohon Islam zaman ni? Pohon Islam zaman ni, zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul ni, Allah tak apa, Nabi sudah pesan dah. Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, ahli-ahli ilmu, para ulama, mereka inilah pewaris Nabi. Walaupun dia tidak Nabi, tapi dialah yang mewarisi perjuangan Nabi, yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi. Dan orang inilah akan jadi pohon pada Islam zaman lah ni. Maka ulama lah yang pakat tebah, yang pakat tebal. Nah, yang pakat kata macam-macam. Ulama ni khianat. Dah duk tambah-tambah dalam Quran. Hak tak ada dalam Quran, ulama pula duk tambah. Ulama ni cari makan, ulama politik, ulama macam-macam. Tujuannya nak suruh ulama ni orang tak percaya. Apabila tu tebah pohon besar ni kak, dengan sendiri hak lain-lain tu kak, hanyut. Inilah satu pertarungan yang besar di antara kepimpinan ulama dengan kepimpinan juhala. Dia ada dua kepimpinan sekarang. Kepimpinan ulama, kepimpinan yang mewarisi Nabi. Selagi kepimpinan juhala yang mewarisi jahiliah zaman dulu.
Belawai lah di mana-mana zaman. Dan akan belawai sampai kiamat. Dua pihak, dua kepimpinan ini. Pengikut ni pun ada pengikut kepimpinan ulama, pengikut kepimpinan juhalat ni pun akan berterusan sampai ke akhir hayat dunia ni. Lepas tu pilihlah nak duduk balik mana. Pilih. Maknanya ini merupakan pilihan raya setiap masa. Bukan 5 tahun sekali, dan setiap masa kena buat. Dia orang akan memilih hak mana betul, hak mana salah. Am yaqulun, mereka juga menuduh Nabi dengan tuduhan yang bukan-bukan. Macam-macam kata ke Nabi dengan kata-kata yang kesat, yang huduh. Mulut huduh yang bapak ni. Dahlah perangai huduh, mulut pun huduh juga. Dahlah perut huduh, fikir yang huduh, mulut pun huduh juga. Dan memanglah hak luar huduh ni mari dalam juganya. Kita tak boleh nak kata dia mulut yang huduhnya, perut molek. Dia tak boleh pergi lah kata. Hak tubik huduh, mulut huduh, rasa kis perut huduh lah tu. Perut huduh yang jadi mulut huduh tu, otak huduh lah tu. Sebagaimana pimpinan Mekah pada masa itu, kerana perut dia tu huduh, maka dia berkecek huduh. Dia juga kata ke Nabi, am yaqulun, bahkan mereka mengatakan Muhammad itu syair, seorang penyair. Seorang penyair. Penyair. Dia penyair zaman dulu ni kira soho jugalah. Tapi apa nama tu, penyair ni dia tidak terima wahyu, cuma dia boleh tarik orang dengan syair dia tu. Macam sajak kita, syair kalau pak kita agak sajak patung gitulah. Dia ada ahli dia, tokoh dia bahagian tu. Semua orang dikir barak lah. Dikir barak kan dia, kata-kata dia tu sama kan, tu syair juga tu pun. Dia panggil apa? Dikir barak tu, dia duk patung-patung pukul, jadi sama belakang kan. Apa tak kerti nak ajak lagu mana. Itu pun salah satu syair Melayu. Arab ni pun dah ada syair-syair dia. Dia kata Nabi Muhammad ni tukar syair, bukan menerima wahyu dah. Penyair, natarabbasu bihi, ya kami duk tunggu-tunggu. Natarabbasu tu ya kami duk tunggu-tunggu. Raibal manun, saat kebinasaan. Raibah tu mana saat, al-manun kebinasaan. Dia kata Muhammad ni tak lama mana mati ya tu. Dia ni seorang penyair yang tak pendek umur. Tak lamanya mati tu. Sebagaimana ayah dia mati muda. Itu di antara kata-kata dia. Wa anna abahu mata syaban. Dia kata gemuluh ayah dia ni Abdullah ni mati muda. Dia ni pun mati muda ni. Hanya boleh berkecek lagu tu. Mana dia duk tunggu-tunggu supaya Nabi ni mati cepat. Apabila Nabi mati cepat, maka relax lah puak-puak kita. Lagu tu yang benar ya. Sebagaimana mati mudanya ayah dia dulu, dan sebagaimana juga mati penyair-penyair hok hebat-hebat zaman dulu. Dan barang ni dia bawa ke parlimen dia. Disebut oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas. Dia kata apabila puak pimpinan Mekah ni bermesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kalau kita dekat parlimen lah. Parlimen dia. Dalam persidangan Darun Nadwah parlimen ini, jadi isu besar dibicarakan berkenaan dengan Nabi. Jadi salah seorang daripada ahli mesyuarat, ahli parlimen itu bangun, dia kata Muhammad ni kita kena ikat dia. Kena ikat dia dalam jail, kemudian kita tunggu biar dia mati dalam jail. Sebagaimana matinya penyair-penyair hak zaman dulu macam Zuhair, Nabirah, Aksha dan lain-lain, ramai penyair-penyair zaman dulu mati. Mati dalam jail. Begitulah harapan mereka supaya Nabi Muhammad ni mati cepat. Mati ni kerja dia ke? Mati-mati ni bukan kerja manusia, kerja Allah. Manusia nak suruh mati setara mana pun, kalau dia tu tak suruh mati, tak mati. Dah gitu kan? Sebab itulah
orang takut ke mati setara mana pun tak panjang umur, duk umur setara tu ya. Kalau berani mati setara mana pun tak pendek umur. Sebab umur ni kerja Allah Ta'ala, bukan kerja manusia. Apabila begitu, ni sahabat dia bercakap ni. Dia bercakap ni bukan orang kapun, pimpin ni yang bercakap lagu ni. Pimpin ni dia. Jadi kita boleh bayangkanlah, inilah standard kepimpinan jahiliah ni. Standard kepimpinan jahiliah inilah cara dia berkecek. Inilah cara dia bersidai. Caranya nak lawan Islam, nak menentang Islam, lagu mana nak mampu Islam. Itu yang kerjaan dia. Tidaklah kata nak fikir Islam ni betul kau salah. Kalau bagi tu betul, apa salah kalau kita terima? Hak kita dah bawa lah ni salah kan betul? Kalau benda ni salah, apa kita nak bertahan ya? Kalau otak tu betul lah. Kalau otak tu betul, dia mikir lagu tu. Tapi kalau otak ni tak betul, jadi mikir nak lawan Islam sama. Tak kira lah betul tak betul Islam tu. Apabila begitu, kul kata hai Muhammad. Dah pokok dia suruh nak bercita-cita nak suruh Nabi ni mati cepat. Mu kata gini wahai Muhammad. Kul, Allah Ta'ala ajar suruh Nabi buat kenyataan. Allah Ta'ala ajar suruh Nabi kita buat kenyataan. Kul kata begini wahai Muhammad. Kata mana? Dah mereka duk tunggu nak suruh mu mati, mu kena kata tarabbasu, tunggulah kamu. Dah kamu nak tunggu aku mati, aku pun nak tunggu mu mati juga. Nak tengok setara mana. Moga bakar mati belakang kan? Boleh pakat-pakat tunggulah. Fa inni ma'akum, maka sesungguhnya aku pun minal mutarabbisin, termasuk dalam orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu akan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita pakat tunggu. Dan nak tunggu sangat agak. Kita pakat tunggu. Siapa dia mati dulu, lepas pada mati tu, siapa dia betul, siapa dia salah akan tahulah. Allah ni mati belakang dah. Hak menentang Nabi pun mati, Nabi sendiri pun meninggal dunia dah. Siapalah apa yang ditunggu-tunggu selama ni. Dan lepas pada tu berlaku juga perang Badar. Dia kata untuk tunggu suruh Nabi mati, akhirnya pimpinan dia yang mati, dibunuh dalam perang Badar. Tunggu. Abu Jahal mati dalam perang Badar, dan banyak lagi pimpinan kanan mati dalam perang Badar, dibunuh oleh puak-puak Islam dalam peperangan. Tunggu. Sombong. Jadi tuan-tuan semua, apa ya Tuhan ada sebut kata kul semua tu ya? Banyak dalam ayat Quran Tuhan kata kul, kata hai Muhammad, kata. Allah Ta'ala ajar suruh Nabi kita kata. Berapa gitu? Sekaligus juga nak ajar kita semua zaman kita jangan duduk senyap. Jangan duduk senyap, kena lawan. Ni orang kata guano ke Islam pun, kedai kopi kau tepi jalan ke di mereka senyap, tak berani nak melawan. Jadi syaitan bisu pula dahnya. Nabi kata as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang senyap daripada menyatakan benda hak sebenar, tak reti, tak berani nak royak, maka dia jadi syaitan bisu. Jadi nak jadi syaitan ni tak payah malas sangat. Sebab tu banyak dalam Quran kul. Makna itu arahan daripada Allah. Makna orang Islam ni kena kata, kena royak hak sebenar. Royak. Jangan duduk dia. Kalau di kedai kopi, dia mau duduk berkacak lepung. Duduk royak kata kerajaan Kelantan ada jual tanah. Kau Cina lah, berapa kita duduk senyap di, tak kata apa dah. Wah tak tahu je. Dia orang meretah ni, dia ada undang-undang tanah. Undang-undang tanah di negeri Kelantan ni, dia ada kaedah dia. Ada memang hak kerajaan bui tanah tu bui lah kan. Hak rakyat minta apa hak tak bercanggah. Amos sendiri pun jadi ahli. Amos sendiri sebagai wakil rakyat dilantik sebagai ahli jawatankuasa tanah kawasan jajahan Kota Baru. Sebarang tanah yang nak diluluskan oleh jawatankuasa hak hewan tanah di kawasan Kota Baru ni,
mesti mendapat sokongan daripada wakil rakyat. Kalau wakil rakyat tak sokong, dia tak boleh lulus. Nah, jadi tanah ni tu sikit dah maklumat. Dia pertama hak kerajaan bui. Banyak dah juga hak kerajaan bui, hak rakyat minta nak buat gotu, nak buat rumah ada bui. Banyak hak bui begitu. Selagi dia panggil sewa tanah. Dia panggil tanah tol. Nah. Ni tanah tol ni bui sewa saja. Hasil dapat ke kerajaan. Selagi dia panggil pajak. Pajak ni misalnya kerajaan ada tanah. Nah, berapa hektar, puluh hektar ke 100 hektar ke, macam tanah di Lembah Sirih sebagai contoh kan. Itu bukan kerajaan jual, kerajaan pajak kepada syarikat. Nah, jadi oleh kerana belanja tu besar, modal besar, dia tak boleh pajak 45 ni bulan. Nah, pajak tu kalau hak Bumi Putra ada sampai puluh tahun. Kalau syarikat bukan Bumi Putra ada kaedah undang-undang tanah tu. Pajak bukan makna jual. Kerajaan beri pajak untuk buat sikit-sikit, hasilnya dapat ke kerajaan. Hasil itu juga akan membiayai peruntukan atau peruntukan dalam pendidikan dan sebagainya. Jadi boleh ke puak-puak tak kerti bahasa duk royak kerajaan jual tanah. Bila jual tanahnya? Kita musnah tak kata apa. Jadi semalam mau suruh samai. Maklumat tak betul ni suruh samai. Jadi kecek. Orang panggil kecek tak betul. Siapa kau pergi kak dia kata Tok Guru ni Aziz ni nak suruh dia punya menteri besar Perak tu boleh jadi menteri besar. Dia beri bayar harga dengan tanah di Kelantan. Hak tu kok jauh jelak. Maklumat tu memang tak betul. Jauh je lah. Isunya begini sikit dah, iaitulah tanah yang diberi oleh kerajaan kepada Yayasan Islam Kelantan untuk dimajukan. Oleh kerana Yayasan Islam ni tak ada keupayaan, terpaksa dia kerjasama dengan syarikat. Ada satu syarikat bekerjasama dengan untuk memajukan tanah. Kemudian syarikat ni tak torok juga. Maka dimasuk modal oleh satu orang daripada pimpinan Perak masuk dalam syarikat tu. Dan untuk nak dokor ataupun nak suruh jadi dia punya projek tu, dia masuk modal situ. Tiba-tiba timbul kata Tok Guru ni Aziz bui untuk sebagai balasan untuk dapat menteri besar. Jauh je lah. Jadi dia kata kena samai bagian ni. Fitnah tu tak kena. Jadi kalau nak buat fitnah pun cari ke hak munasabah sikit. Dia buat fitnah ni merupakan kes yang berat. Al-fitnah asyaddu minal qad. Buat fitnah tu boleh dosa dia macam lebih teruk daripada membunuh lagi. Jenayah dia. Dakwa. Kita akan sampai. Kita akan bawa di mahkamah. Dan banyak dah hak dia lawan-lawan dalam mahkamah, benar kita dalam ni. Benar. Siapa hak kena takak ayat SA pun dia samai balik benar dia. Dr. Badrul Amin dia ditahan dalam ISA, dia samai kerajaan benar dia. Lalu dia dapat free dia punya kerajaan, terpaksa bayar balik. Allah nak ayatnya. Jadi nak ayatnya kul kena kata, tapi kita pun kena ambil maklumat molek lah. Kena cari CD-CD pendengar dan beli CD-CD tu pasal molek. Lagu mana isu sebenarnya? Tanah ni sebenarnya sudah ada CD dia. Kerajaan sudah keluar CD-CD dia. Dia menyatakan hakikat sebenarnya gini, bukan sebagaimana yang difitnahkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan tanah ni dia tak boleh nak buat kongsi-kongsi. Dia ada undang-undang tanah dia. Dia ada undang-undang tanah. Am ta'muruhum ahlamuhum. Adakah mereka dalam konteks ni ialah mereka pimpinan Mekah itu. Ta'muruhum disuruh oleh ahlamuhum, oleh akal fikiran mereka. Ahlam ni jamak daripada hilmun, mana akal, aklun, akal. Ahlam mana uqul, mana akal.
Apakah mereka kecek lagu ni buat fitnah ke Nabi lagu ni disuruh oleh akal fikiran mereka? Bihaza, dengan melemparkan tuduhan-tuduhan yang sedemikian itu. Lagu mana? Duk lempar tuduhan mengatakan Quran ni sahih, Nabi Muhammad tu tukar sihir, Nabi Muhammad ni tok bomo, pawak, dukung, penyair, tukar sihir. Itu tuduhan-tuduhan yang orang panggil gomoroh lah. Tuduhan-tuduhan yang murahan. Jadi Tuhan kata tuduhan-tuduhan ni didorong oleh pemikiran mereka ke? Bapa Tuhan kata gini, sebab orang-orang Mekah, kata ulama tafsir, orang-orang Quraisy Mekah ni menganggap mereka ni orang-orang cerdik. Pemimpin Mekah ni menganggap puak-puak dia ni ahlul ahlam wan nuha wal uqul. Puak-puak dia ni puak-puak cerdik, orang ahli bijak pandai, orang hebat-hebat dari segi pemikiran. Dia mendakwa demikian. Sebab tu dia tak boleh terima Islam, sebab dia cerdik. Jadi mana kalau dia terima Islam, terima ajaran Muhammad, mana dia bodoh lah. Dia berasa dia cerdik. Dan Tuhan kata, cerdik kalau lagu ni tuduh orang gini ni. Duk tuduh orang lagu ni kerana perasaanmu cerdik kau. Cerdik kalau lagu ni. Tuhan tanya balik. Maknanya kamu duk tuduh Nabi Muhammad ni tukar sihir begini, duk tuduh sebagai gila gini ni. Ini cara orang cerdik kau lagu ni. Amhum qaumun taghun, atau sememangnya mereka satu kaum yang taghun, yang melampaui batas. Mana kalau lagu ni bukan cerdik dah ni, dah jadi kebodoh dah. Pasal apa? Pasal melampau. Dia manusia ni cerdik setara mana pun dia melampau, dia tukar jadi bodoh balik. Dia panggil apa? Terlampau cerdik. Orang panggil habis cerdik bodoh. Nah, habis cerdik bodoh lalu. Sebenarnya mereka adalah kaum taghun. Taghun makna teruk. Orang Melayu kata teruk dah, punah dah. Kerana keengkarannya dan kedegilan. Kerana engkar anti Nabi itu menyebabkan kecek pun jadi mengapur. Kecek pun tidak rasional lagi, walaupun cerdik. Duk berasa dia cerdik apa cakap tu. Dan bercakap pun bercanggah sama sendiri. Sama-sama dia tu bercanggah fakta. Sebab apa? Kata ulama tafsir, dia kata ke Nabi ni sihir, dia kata ke Nabi ni penyair, dia kata ke Nabi ni apa nama tu, dukun. Dari segi faktanya patut gila, Nabi dia gila. Cuba tengok dari segi fakta. Dari segi faktanya tukar syair, penyair tak sama dengan dukun. Hak tu berlaku zaman jahiliah dulu, zaman Arab jahiliah dulu. Kalau orang tu penyair, orang tak kata dia dukun. Penyair lah. Tak mungkin ada, tak berlaku dalam masyarakat jahiliah. Orang tu dia penyair, dialah dukun, dialah pawang, dialah gila. Tak berlaku bagi tu. Kalau penyair lah. Takkan jadi dukun. Kalau dia dukun pawang lah, dia takkan jadi penyair. Lepas tu kalau dia penyair, kalau dia tu gila ke mana? Kalau dah gila nak penyair ke mana? Tak akan mungkin jadi penyair kalau orang tu gila. Kalau gila-gila lah. Sebab penyair ni dia kena pandai juga, kena bijak juga, nak tubik kata-kata hikmat. Sebab Nabi kata ada juga syair-syair ni mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Syair-syair tu ada dalam dia tu, ada hikmat, kata-kata hikmat, boleh jadi pengajaran. Dia kalau gila takkan boleh penyair. Jadi kata-kata dia, tuduhan dia pada Nabi itu pun bercanggah sama sendiri. Tidak gitu kan? Jadi kalau kata-kata mereka pun bercanggah, cerdik kau orang lagu tu. Kalau orang cerdik dia tak kecek bercanggah sama sendiri gitu. Tak gitu kan? Ayatnya mereka ni sudah melampau. Kerana terlalu benci, terlalu dengki, terlalu marah berdoa ke Nabi. Siapa tuduh Nabi itu bukan-bukan.
Boleh ke turun Quran lagu ni orang gila? Ada orang gila turun Quran bijak setara ni ni. Nah, tak logik sikap apa kata ke Nabi tu gila. Sebab Nabi ni orang yang memang sempurna akalnya. Jadi tak logik. Nak kata tak dukung. Oh, dukung lagu lain dia main guna jin ke apa tu. Dukung-dukung ni dia boleh royak benda-benda hak alam gaib tapi dia guna jin. Lain daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni bukan jin, dia wahyu daripada Allah. Jauh. Tapi itulah nak mengabui mata rakyat pada masa tu supaya orang jangan terima Islam, jangan terima hak Nabi Muhammad ni. Itulah cara tuduh. Tuduh-tuduh dia buat untuk meliarkan orang daripada percaya ke Nabi. Dia kerja-kerja macam ni banyak di seluruh dunia hari ni. Duk tuduh Islam di peringkat nasional ke peringkat dunia ke, macam-macam tuduh. Supaya dunia tengok Islam ni, orang panggil tak betul, dia dunia allergic. Bunyi Islam terbahir selalu. Allergic. Jadi maruah Islam tu, nak jatuh maruah tu supaya orang jangan terima Islam. Ini semua tahun kaum-kaum yang melampau sebenarnya. Sebab orang melampau ni orang tak boleh terima hak sebenar. Orang yang tak boleh terima hak sebenar, kemudian dia bertahan benda hak karuk, itu makna melampau. Dia kata kan? Orang melampau mana tarun ni, mana orang yang tak boleh terima hak sebenar, dan dia bertahan benda hak karuk. Melampau. Jadi akhirnya dia tuduh orang Islam pula melampau. Jadi kalau seorang itu kuat Islam, betul dengan Islam, tidak melampau, baru duduk atas standard baru. Hak tak betul dengan Islam tu hak melampaunya. Katalah dalam bab undang-undang Islam tidak melampau. Undang-undang British, undang-undang hak karuk, undang-undang penjajah tu melampaunya. Hak Islam ni hak Allah Ta'ala betul-benar melampau apanya. Jadi akhirnya hak Islam tu berasa melampau, hak karuk tu dia berasa betul pula. Ini masalah. Ini masalah. Am yaqulun, betapa gawaknya suasana yang dihadapi oleh Nabi. Dan zaman kita pun gawak juga sebenarnya. Supaya zaman Nabi lebih kurang dari segi isu tu lah, walaupun berlainan orang. Am yaqulun, bahkan bukan saja mereka engkar dan berdegil, bahkan mereka juga berkata, buat kenyataan. Pimpinan mereka buat kenyataan mana? Taqawwalahu, dia yakni Muhammad, taqawwalahu, telah mereka-rekakan Quran tu. Dia tuduh Nabi Muhammad reka-reka Quran. Quran ni bukan daripada Allah, ni rekaan Muhammad ni. Dan tuduhan ni tuan-tuan semua sampai hari ni. Sampai hari ni di pentas antarabangsa ada satu gerakan lah yang duk memburuk-burukkan Quran. Dan Quran ni bukan hak Nabi Muhammad, bukan hak daripada Allah Ta'ala. Ada tuduh Nabi Quran ni adalah dipanggil syaitanic verses, guys, ayat-ayat syaitan. Itu dia ada tu sampai kali ni. Daripada dulu lagi orang duk kata Quran ni rekaan Muhammad. Bal la yu'minun, bahkan tuduhan mereka itu muka itu tidak berasas. Bahkan mereka la yu'minun, sengaja tak mahu beriman. Kerana mereka itu melampau, mereka itu tidak nak cari kebenaran, mereka nak mempertahankan hak tak betul, mereka tak akan boleh percaya ke Quran ni. Maka nak suruh Quran ni jatuh, maka dituduhnya macam-macam. Oleh kerana tu, kalau Quran ni ciptaan Muhammad, apa bezanya kamu dengan Muhammad? Kalau Muhammad tu berbahasa Arab, mu pun berbahasa Arab juga, puak kamu pun hebat-hebat juga, ahli bahasa Arab, pakar bahasa Arabnya. Oleh kerana tu, Palyatu, maka hendaklah mereka membuat bihadisin, dan mendatangkan kata-kata yang fasih, petah, endah, seperti Quran ni. Bihadisin itu dengan kata-kata ni. Kalau hadis Nabi, kata-kata Nabi, tapi sini hadis di sini mana kata-kata Quran itu sendiri. Maka bawa marilah dengan bihadis, dengan kata-kata yang indah, petah, cantik, serupa dengan Quran itu.
mislihi sama Quran, in kanu sadiqin, jika mereka orang-orang benar dalam dakwaannya. Kalau benar dakwaan mereka, cuba bawa mari jemput semua pakar-pakar bahasa, ahli-ahli bahasa mereka, ahli syair, ahli-ahli hebat dalam bahasa, buat supaya Quran kata. Tak apalah, panggil semua Muhammad seorang pun tak apa, tapi buat biar sama dengan Quran. Cabaran ini sampai kali ini pun tak terjawab. Cuma dia tuduh Nabi Muhammad reka. Jadi kalau Nabi Muhammad reka supaya sama-sama manusia, takkan kamu tak boleh buat ataupun terawak kata. Tak boleh buat pakai ini. Mengapa mereka tidak mahu menerima ajaran Rasulullah dan menyembah Tuhan yang Maha Esa? Apa hidup tahan hak benda karuk tu? Tak sih terima Allah Ta'ala betul benar, sebab Allah Ta'ala lah segala-galanya. Kalau nak kira Allah Ta'ala ni tuan-tuan semua, Allah besar ni, jasa-jasa Allah ni adalah besar. Sebab segala apa yang ada ni semua daripada Allah. Sebab itulah Amor sebut sama, kita kena pegang dengan satu kunci bahasa, kunci kata-kata, Allah itulah segala-galanya. Allah itulah segala-galanya. Sebab segala apa yang ada ni semua daripada Allah Ta'ala belaka. Tidak gitu ni. Ada satu debat di antara orang etis dengan Dr. Mustafa Mahmud di Mesir. Orang etis ni tanya Dr. Mustafa Mahmud, dia kata, Tuhan kamu ni bila tarikh lahir dia? Tarikh lahir Tuhan kamu ni bila? Parok kalah tu. Lepas dia kata bila tarikh mati? Lalu Mustafa Mahmud jawab, dia kata soalanmu tu tak betul. Jadi kalau soalan tak betul, mana ada jawapan? Jawapan pun tak betul jugalah. Dia kata kalau nak dapat jawapan yang betul, soalan tu kena betul dulu. Lalu dia buat ambil perbandingan yang diguna oleh Imam Hanafi dalam berhadapan dengan golongan etis di zaman dia dulu. Dia kata gini, cuba kamu bila ambillah daripada angka 5. 5 ni berasal daripada mana? 5 ni tidak timur 5 selalu, tak gitu kan? Dia ada usul asal dia. 5 tu berasal daripada mana? Daripada pak. Nak jadi 5 je kena pak dulu kan? Pak berasal daripada mana? Pak berasal daripada 3. 3 berasal daripada mana? Pada 2. 2 berasal daripada mana? 2 berasal daripada 1. 1 sendiri berasal daripada mana? 1 sendiri itu berasal daripada mana? 1 sendiri tidak berasal daripada mana-mana. Kita tak nak kata 1 itu berasal daripada kosong, sebab kosong itu tak ada. Tak ada, tak boleh jadi asal pada sesuatu. Jadi 1 itulah yang mula-mula sekali, yang tidak bermula dengan mana-mana, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Huwal awal, dialah yang paling awal, yang tidak bermula dari mana-mana. Tapi yang lain-lain daripada Allah, semua bermula daripada Allah. Tidak gitu ni. Selain daripada Allah dipanggil makhluk. Makhluk ni bermula daripada Allah Ta'ala belaka. Lepas tu balik akhir pula. Cuba kamu bilang, dia kata. Dan Tuhan ni tak berakhir kan? Cuba kamu bilang. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, juta, bilion, trilion, zilion. Cuba bilang. Habis dah. Dia tak habis-habis. Dia kata kalau angka pun tak habis, Tuhan lebih-lebih lagi lah, kata dia. Itu secara logik, secara matematik, dia guna pendekatan untuk memahami hakikat. Jadi pada hakikatnya tuan-tuan semua, segala makhluk ni
Tak boleh jadi dengan sendiri kecuali dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun teori sains berapa nama tu, teori berapa nama tu, hak mengatakan manusia ni berasal pada buruk ni, Darwin ya. Teori Darwin ni satu teori yang celaka sebenarnya. Ia banyak menyesatkan manusia. Ia cuba bawa mengatakan bahawa sesuatu yang berlaku yang ada ni jadi dengan sendiri. Langit jadi dengan sendiri, bumi jadi dengan sendiri, hak lain-lain pun jadi dengan sendiri, tidak dengan kuasa Allah Ta'ala. Sebab bagi dia Tuhan ni tak ada. Tuhan ni tak ada, Allah ni tak ada. Lalu Allah Ta'ala jawab, am khuliqu, adakah mereka telah tercipta? Adakah mereka ni manusia semua sekali lah, khuliqu, tercipta, min ghairi syai'in, dengan tidak ada yang menciptakannya? Itu soalan Allah Ta'ala. Benda ada ni jadi sendiri ke? Dengan tak ada pencipta ke? Boleh terima lah kata. Sebagaimana yang berlaku perdebatan juga di antara Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi dengan orang-orang etis di zamannya. Orang etis ni ada tiap-tiap zaman ni. Zaman kita ni pun ada. Di zaman Imam Hanafi pun ada dah zaman tu. Lalu puak-puak etis ni nak berdebat dengan Imam Hanafi, Abu Hanifah tentang adanya Tuhan ni. Sebab bagi puak-puak dia kata dunia ni jadi sendiri ya, tidak dicipta oleh Allah. Lalu dibuatlah perjanjian debat dengan Imam Hanafi di satu tempat. Jadi puak-puak dia pakat tunggu ramailah puak dia tunggu situ, duduk pakat tunggu nak berlawan dengan Tok Guru zaman itu, Imam Hanafi. Tunggu, Imam Hanafi ni mari lewat, sengaja dia mari lewat. Tunggu, akhir baru siapa lewat tunggu. Lalu berdebatlah dalam majlis tu, ramailah hadirnya. Lalu dia tanya, apa mari lewat? Dia bernyanyi sikit-sikit pukul, baru siapa ni apa? Kata ke Imam Hanafi, minta maaf lah, kata dia, saya terlewat kerana saya tengok benda pelik. Saya lalu nak mari sini tadi, satu tengok benda pelik, sebab tu terlewat sikit, minta maaf dia, kata dia. Berapa lama benda pelik? Dia kata, saya tengok ada satu pohon kayu di tepi laut, tumbai dengan sendiri. Pohon kayu besar ni tumbai dengan sendiri. Apabila tumbai dengan sendiri, maka batai kayu tu entah macam mana jadi perahu dengan sendiri. Batai kayu tu kan jadi, akhir tengok jadi perahu dengan sendiri. Lepas jadi perahu dengan sendiri, perahu tu pula jalan dalam laut, perahu jalan dengan tak ada orang tu kayu, jalan dengan sendiri. Sendiri belakang kata dia. Perahu tu belayar dengan sendiri. Dah pohon kayu tumbai tadi sendiri dah, jadi perahu pun sendiri. Lepas tu perahu tu turun ke laut pun turun dengan sendiri, tak ada orang tolak ke apa. Lepas tu belayar dengan sendiri juga. Tu yang jadi lewat kata dia. Kata kau puak-puak itu, berlawak, mana logik, kata dia, pohon kayu jadi dengan sendiri, apa nama perahu jadi dengan sendiri, apa nama belayar dengan sendiri, bergerak dengan sendiri, tak logik sikit apa. Dia kata tak logik ya. Jadi kalau pohon kayu jadi perahu dengan sendiri ni tak logik, ya kamu duk kata langit bumi jadi dengan sendiri, tak ada apa dia buat ni logik. Ada pelah gitu. Ya kamu duk kata langit, bumi, matahari, bulan, bintang, segala apa yang ada jadi dengan sendiri, tidak dicipta oleh sesiapa. Logik tu. Akhir sekali dengan satu pukulan saja mereka tu kalah. Dia akhirnya mengucap 2 kalimah syahadat, masuk Islam belakang dengan hanya satu hujah sahaja. Dia puak-puak etin akhirnya masuk Islam di tangan Abi Hanifah dengan satu hujah sahaja. Lalu Tuhan tanya, hodok jadi ni manusia ni jadi dengan sendiri ke? Langit bumi ni jadi dengan sendiri ke?
Am humul khaliqun, atau adakah mereka yang mencipta diri sendiri? Kalau tidak jadi diri sendiri, barangkali dia sendiri buat dia. Manusia ni dia buat diri dia sendiri ke? Allah, kalau kita buat kita tak buat tua-tua ni mudah semua. Tak gitu kan? Kita tak akan kena kecil manis kalau kita buat. Tak akan kena darah tinggi, tak akan mati, tak akan, pasal kita yang buat. Tak gitu kan? Kalau kita yang buat, kita tak akan buat benda-benda menyusah kita. Tak akan kita bodoh menyusah kita. Am humul khaliqun, atau mereka sendiri buat mereka sendiri? Jawabnya tak lah. Nah, jadi oleh kerana segala-gala yang ada ni bukan dibuat daripada kosong, bukan jadi dengan sendiri, maka siapa dia yang buatnya? Jawabnya tak ada orang lain dah. Jawabnya Allah. Allahu Akbar. Allah lah hak besar sekali, sebab dia lah segala-galanya. Dia buat, dia tadbir, dia gotu, dia gani. Tak ada bahasa kita nak ayat, tak reti bahasa kita nak ungkapkan. Kita hanya boleh kata Allah lah segala-galanya. Itu saja kesimpulannya. Tak gitu kan? Sebab tu tuan-tuan semua kena kata banyak, Allah lah segala-galanya. Am khalaqus samawati wal ard, atau adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi ni? Langit dan bumi ni siapa dia buat? Jawabnya siapa dia berani kata aku buat? Dia punya langit ilik-ilik tu projek buat apa? Buat dulu. Siapa dia berani? Projek langit tu apa buat dulu. Kalau ada kecek lagu tu kira gila lah tu. Kepala otak tak betul dah tu. Tak ada siapa dia berani mengatakan projek langit, projek bumi dia yang buat, projek matahari dia. Tak ada. Semua ni projek Allah Subhanahu Wa Taala. Balla yuqinun, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Orang kafir Mekah ada semua berhala tu, apa boleh ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu duk tanya hak puak-puak kaki semua berhala, tunggak-tunggak tu, duk semua batu, semua tak pekong tu, siapa dia ke buat langit bumi ni? La yaqulunna Allah, mereka akan menjawab ialah Allah. Dia guna perkataan Allah juga. Lama dah bagi ni. Kafir duk semua berhala tu kata Allah juga Tuhan dia. Jadi pelik apa guna nama Allah? Nah, lama dah orang kafir duk gunanya. Dan Allah ni bukan Tuhan orang Islam saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku minta perlindungan birabbin nas, dengan Tuhan manusia. Tuhan manusia, bukan Tuhan orang Islam saja. Malikin nas, Tuhan kepada manusia. Oleh sebut manusia ada hak kafir, ada hak munafik, ada hak Islam, ada hak tidak katakan Allah ni bukan Tuhan orang Melayu saja. Berapa orang Melayu nak monopoli dia? Rabbun nas, Tuhan pada segala manusia. Dia yang cipta. Malikin nas, dialah raja pada segala manusia. Ilahin nas, dialah Tuhan pada semua manusia, dia Tuhan. Jadi pelik apa kalau nak panggil nama Allah? Orang Kristian di Arab, Bible dia Allah. Cuma kita di Malaysia ni kita tak setuju. Kita tak setuju bahawa perkataan God dalam Bible itu diterjemuh dengan makna Allah. Sebab God tu bukan Allah. Allah lah. God tu bukan Allah. Tu kita tak setuju. God tu Tuhan lah. Sebut juga dengan berapa nama tu, rukun negara kita. Rukun negara kita kan? 5 apa? Salah satu rukunnya ialah percaya kepada Tuhan. Negara kita percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah. Tuhan mana nak tahu? Negara kita sendiri itu pun percaya kepada
Tuhan mana tak tahu. Ini masalah juga tu. Terus kita bincang semula tu. Nah, sah ke Islam seseorang kita mengucap asyhadu an apa? Saya mengaku bahawa adanya Tuhan. Sah ke tak Islam? Sah ke tidak Islam seseorang dia mengucap saya mengaku bahawa adanya Tuhan? Tak sah. Lepas tu rukun negara kita tu lagu mana? Percaya kepada Tuhan. Payah masalah lagi bab Tuhan pun tak selesai juga ni. Kita kena buh dalam perlembagaan bahawa tak ada Tuhan yang sebenar, hanyalah Allah. Itu baru betul. Baru negara kita menjadi negara yang bertauhid kepada Allah. Panjang cerita dia. Nah. Jadi tuan-tuan semua, adalah golongan-golongan yang nak jadi hero, seolah nak pertahan Allah ni tak boleh. Jadi Allah ni dia tak boleh pisah dengan agama Allah. Kalau nak pertahan kesucian nama Allah, agama Allah kita lanyak tak boleh juga. Nah, walau bagaimanapun kita ulama kita buat kesimpulan dari segi umumnya tidak jadi masalah orang lain nak guna nama Allah ke apa, tak ada masalah. Nah, sebab di dunia, sebelum dunia lahir lagi, nah, roh-roh manusia ni sudah mengguna nama Allah. Tak ke Islam kafir lagu tu belaka. Tidak gitu kan? Sudah guna nama Allah ni, semua makhluk guna nama ni. Takkan kita nak nabi. Cuma kita tak setuju God itu yang ada dalam Bible itu diterjemuh dengan Allah. Sebab God itu bukan Allah. Allah lah. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kena kita pertahan. Hak Kristian duk guna bahawa Allah ni ada ayah, apa ni ada tiga Tuhan. Itu memang tak betul. Allah sahaja. Itu kena kita pertahan. Balla yuqinu, malah mereka tidak meyakini kerana kebenaran apa yang mereka telah mengakuinya. Yakni kalau ditanya siapa-siapa atas dunia, tolak etis lah, tolak komunis, hak pasal jenis ada agama ni, semua mengaku bahawa Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan segala apa yang ada padanya, tetapi mereka tidak meyakini kebenarannya kerana mereka masih berlaku syirik. Kalau Allah lah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat gua tu, buat gua ni, apa kamu dah sembah berhalanya? Sembah Allah lah. Dia kata kami sembah berhala ni liqarribuna ilallahi zulfa, supaya berhala-berhala ni lah boleh mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebab kami dengan Allah ni berasa jauh ya. Jadi kalau ada berhala terdekat sikit. Boleh mai. Jadi ada orang tengah. Penuh ngerti. Jadi Allah Ta'ala ajar pada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jangan duk berasa jauh Allah Ta'ala ni. Apabila hamba aku bertanya tentang aku, jawablah ke dia, fa inni qarib, aku duk dekat benar dengan dia. Tapi dekatlah ke mana? Dekat semati lah. Dekat lagu mana? Jangan dia tanya lagu mana. Sebab kalau royak lagu mana, muka Allah tak serupa dengan lagu mana. Allah dia tak serupa dengan makhluk. Allah ni tidak panjang, tidak pendek, tidak dekat, tidak jauh. Nah, pada dari segi fizikalnya. Sebab Allah ni ada sebelum ada benda tu lagi. Kita tanya Allah ni panjang ke pendek? Jangan dia tanya panjang pendek lah. Sebab Allah ni ada sebelum ada pendek, sebelum ada panjang lagi. Pendek panjang tu baru jadi ya. Allah ada sebelum tu lagi. Lepas tu lagu mana? Lagu tu lah. Nak lagu mana lah? Moga Allah ni tak serupa dengan makhluk ni. Nak ketanya lagu mana? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan segala sesuatu. Terima sudahlah. Boleh duk tanya lah. Am indahum khazainu rabbik, adakah pada tangan mereka khazain, perbendaharaan rabbik Tuhanmu? Bapa dia ni duk pegang kandi Allah Ta'ala kah? Jadi dia berasa hebat gitu tu lah. Duk berasa dia macam dia lah. Kalau tak ada puak-puak
kamilah duk jaga rezeki kamu, kami duk jaga ekonomi kamu, kalau tak ada kami tak boleh hidup kamu. Baru dia duk pegang rezeki tu ke? Itu lafaz syirik namanya tu. Kada ke ucapan-ucapan lah ni. Kita lah duk jaga ekonomi kau tu, kau ni kita belaka. Kalau tak ada kita tak boleh hidup orang lain. Allah. Kalau orang lain merata tak boleh, tak kena. Orang merata tak boleh hidup, kita yang boleh. Tak kena lagu tu. Nah. Soalan orang lain tak pandai belaka, buat kita yang pandai. Bapa dia duk pegang khazanah kekayaan Tuhan dia duk pegang ke? Sehingga mereka boleh memberi atau menahan sesuatu nikmat atau pangkat. Amhumul musaitirun, atau mereka lah yang berkuasa mentadbirkan segala-galanya. Tak sedut beragah lah. Segala-galanya duduk di tangan Allah. Kena duduk situ dulu. Allah lah segala-galanya. Manusia ni tak ada kamu satu. Duduk beragah begitu je. Duduk perasaan begitu je. Makan dia perasaan je. Air setitik pun tak kerti nak buat. Beras sebutir pun tak kerti nak buat. Segala-galanya dia tupai Tuhan belaka. Jadi apabila segala-galanya adalah hak milik Allah Ta'ala, maka Allah lah yang berhak. Sebab tu kena bercara bab hak-hak Allah ni. Hak Allah ni banyak, hak cipta, hak mentadbir, hak undang-undang, hak milik, hak pengatur, banyak hak-hak Allah. Malah segala-galanya adalah hak Allah Ta'ala belaka. Bapa kita cuba menggelakkan hak Allah tu. Hak Allah digelakkan. Di timur, hak asasi manusia, hak bumi putera, hak orang Melayu. Duk main lilah-lilah kata je. Hak Allah lah ke mana? Right, hak Allah Ta'ala je. Segala-galanya hak Allah Ta'ala belaka. Kita kena iktiraf hak Allah ni. Apabila segala-galanya hak Allah, kita sendiri pun hak Allah, maka kita kenal jangan menceroboh hak Allah Ta'ala ni. Jangan menceroboh. Am lahum sulamun, ataupun adakah mereka itu sulam, lahum ada tangga-tangga. Sulam ni tangga ni, tangga untuk naik ke langit. Yastami'una fihi, yang dengannya mereka dapat mendengar berita di langit akan apa yang diperintahkan dan terletak takdir Tuhan kan. Falyati mustami'uhum, jika ada maka biarlah orang yang mendengar berita Allah Ta'ala tu bawa mari turun ke bumi bisultanin mubin, dengan bawa suatu bukti yang menyatakan kebenarannya. Kalau hak Nabi bawa ni tak betul, puak-puak hak kata tak betul tu, adakah orang boleh naik ke langit? Kita tengok sendiri dulu mahfuz tu, kita dengar sendiri hak Tuhan takdir tu, biar turun boleh royak di bumi, biar betul dengan penuh autoriti. Tak ada dek pun. Jadi kalau tak ada setara tu, terimalah Nabi ni sebagai orang yang Tuhan lantik untuk membawa berita dari langit. Bapa yang tak boleh terimanya? Moga tu kerja Tuhan bagai ni. Amlahumul banat, adekah? Ni puak-puak musyrikin Mekah juga dia kata apa nama tu, malaikat ni adalah anak perempuan Allah Ta'ala. Anak perempuan Allah. Dan dia pun dalam masyarakat, nilai masyarakat jahiliah ni, anak perempuan ni dia benci. Dia bunuh anak perempuan ni. Pasal apa? Pasal anak perempuan ni tak ada nilai dalam masyarakat mereka. Anak perempuan ni orang panggil ada risiko tinggi. Kalau ada anak perempuannya buat lari kat orang lah, dia anak perempuan ni tak boleh mempertahankan diri lah, nilai ekonomi pun kurang, nak buat kerja pun tak kuat. Sedangkan masa tu kena ada tenaga kuat, nak buat perang pun tak boleh. Lepas tu buat janji kat orang sama, nak berzina lah, rogo lah, macam-macam. Jadi akhirnya masyarakat jahiliah melihat orang puan, anak puan ni tak ada makna, hina daripada pandangan mereka, hatta mereka bunuh anak puan. Tiba-tiba anak puan yang dipandang hina di mata pandangan mereka, dia pula kata Allah ni ada anak puan. Hak dia benci tu dia beri ke Tuhan. Bodoh jenis orang lagu ni. Walakumul banun, sedangkan anak-anak puan, dan untuk kamu anak-anak laki-laki yang kamu suka. Jadi hak tu suka tu beri kepada Allah, hak suka ambil kepada kamu. Tak betul, tak adil lagu ni.
Ini dipanggil syirik, dipanggil syirik. Setakat itulah dulu, tak ada habis juga hari ni nampaknya. Kena sambung minggu depan juga. Sekali lagi habis insyaAllah. Itulah tuan-tuan semua, kesimpulannya boleh kita ambil ialah marilah kita cuba menghayati apa yang berlaku di zaman Nabi, dan kita tengok banding dengan zaman kita ni lekeh sikit lah. Teruk zaman Nabi dah. Lepas tu bab-bab ketuhanan ni kita kena kemah balik, dan kita semua kena pazakir, kena bagi peringatan. Nak bagi peringatan. Sebab manusia ni banyak orang tidur kan, banyak orang lalai dan sebagainya. Kita kena bagi peringatan. Dan mengharap tuan-tuan semua kalau boleh balik ke rumah masing-masing, baca pula di rumah, panggil anak-anak dan sebagainya, baca lagi sopong lagu ni. Dan juga mengharap tuan-tuan semua biar ada sebuah rumah tu biar ada tafsir Quran. Dan orang mari pun biar ada tafsir Quran, jangan mari tangan saja. Dan kita juga bersedia untuk menerima siapa-siapa dia nak wakaf, nak terima sedekah, nak buat sedekah jariah untuk ayah dia, keluarga dia ke, dalam bentuk tafsir Al-Quran, pimpin Ar-Rahman, bolehlah dia beli ke apa, mari wakaf sini. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-Rahman wa nad'uka al-Barra ar-Rahim wa nad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma la a'lam wa nad'uka bismikal a'zam wa nad'uka bi haqqi qawlika ud'uni astajib lakum wa nad'uka bi akhlasi a'malina wa nad'uka bi hubbika ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nad'uka bil Qur'anil azim wa nad'uka bismikal a'la al-a'azzi al-ajalil akram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup, dan juga umat Islam yang akan datang selepas kami hingga hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya keampunan-Mu dan kemaafanmu lebih luas dan lebih besar daripada kesalahan dan kesilapan kami. Ampunilah kepada kami dan maafkanlah segala kesilapan kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat membaca Al-Quran siang dan malam, dan supaya kami dapat memahaminya dan menghayatinya serta meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin kami di dunia ini dan pembela kami di akhirat nanti. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan supaya kami dapat mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini hati yang menyukai apa yang disukai oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengenali kami, jadikanlah kami ini dapat mengenali Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mengingati kami dan tak pernah melupai kami, jadikanlah kami ini senantiasa mengingati Engkau dan tidak melupai Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mengasihi kami, jadikanlah hati kami ini dapat mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik kepada kami dan berjasa kepada kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa berbuat baik dan berjasa kepada Engkau dan hamba Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa bersama dengan kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa bersama dengan Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mendengar, melihat dan memantau segala gerak-geri kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa sedar akan penglihatan Engkau dan pendengaran Engkau, dan jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa bertakwa dan ikhlas di dalam kehidupan kami ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang memberi manfaat, iman yang mendalam, rezeki yang halal, anak yang saleh, keturunan yang baik, perniagaan yang berjaya dan kehidupan yang penuh berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah segala pintu keberkatan dan kebaikan di dalam kehidupan kami ini. Tutupkanlah segala pintu keburukan dan apa saja yang menyusahkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan semoga Engkau jadikan segala apa yang Engkau telah takdirkan kepada kami semuanya adalah baik. Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan kepada
kami suatu takdir yang tidak baik, maka kami memohon dengan kebesaran dan keagungan-Mu, semoga Engkau mengubah takdir yang tidak baik itu dengan menggantikannya dengan takdir yang baik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami, hajat keluarga kami, hajat anak cucu kami, hajat masyarakat kami, hajat pimpinan kami, dan hajat orang-orang yang susah di kalangan kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat rakyat kami dan juga orang-orang di bawah tanggungjawab kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat orang-orang yang miskin, orang yang sakit di kalangan kami. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat orang-orang yang berhajat di dunia ini, kerana Engkau lah Tuhan yang berkuasa menunaikan segala hajat-hajat hamba-Mu di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan Islam, matikanlah kami ini dengan Islam. Jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami telah berjaya menunaikan tanggungjawab kami sebagai hamba Engkau dan khalifah Engkau di bumi ini, dan sehingga kami dapat bertaubat daripada dosa-dosa kami dan menyelesaikan masalah kami dengan manusia dan membayar segala hutang-hutang kami. Ya Allah, akhirilah hayat kami ini dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat menjawab semua soalan mungkar dan nakir. Ya Allah, temanilah kami di dalam kubur sehingga sampai hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini ya Allah dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami dan naungan arasy Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan kami dan segala kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini ya Allah dengan hisab yang sedikit dan ringan. Berikanlah peluang kepada kami supaya kami dapat bertemu dengan pemimpin agung kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperolehi syafaatnya. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum minuman di kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakut dan menggerunkan kami. Selamatkanlah kami ya Allah daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dan dapat bertemu dengan Engkau, serta dapat melihat wajah dan diri Engkau yang maha agung dan maha suci, serta memperoleh keampunan, rahmat dan keredaan Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, jayakanlah segala usaha kami, lariskanlah perniagaan kami, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.